Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hamka, ayat 47 hingga ayat 50 dari surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Ayat 47. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, percayalah kepada apa yang telah kami turunkan, yang bersetuju dengan apa yang berserta kamu, sebelum kami hapuskan beberapa muka, lalu kami kembalikan dia ke belakangnya, atau kami kutuk mereka sebagaimana telah kami kutuk orang-orang yang empunya Sabtu. Dan perintah Allah adalah akan dikerjakan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Ayat 48. Sesungguhnya Allah tidaklah akan memberi ampun bahawa dia diperserikatkan, dan dia akan memberi ampun yang selain dari demikian bagi barang siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan dengan Allah, sesungguhnya dia telah membuat dusta, suatu dosa yang besar. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. Ayat 49. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang membersihkan dirinya, bahkan Allah akan mensucikan sesiapa yang dia kehendaki, dan mereka tidaklah akan dianiayai walaupun sedikit. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.
ayat 50. Pandanglah betapa mereka mengarang-arangkan dusta atas nama Allah, padahal sudah cukuplah yang semuanya itu menjadi dosa yang nyata. Sesudah Tuhan membuka kesalahan orang-orang yang telah diberi kitab itu kerana sikap mereka yang tidak jujur, kemudian mereka dihimbau kembali supaya mereka surut kepada jalan yang benar. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, pangkal ayat 47. Di sini sudah mengandung seruan yang umum, baik pada Yahudi ataupun pada Nasara. Percayalah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, iaitu Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bersetuju dengan apa yang berserta kamu, kerana isi ajaran Muhammad SAW yang disampaikan sebagai wahyu, iaitu kitab Al-Quran itu, tidaklah ada selisihnya dengan kitab Taurat yang diturunkan asli pada Musa dan Injil yang diturunkan asli pada Isa Al-Masih. Sama-sama menyeru manusia kepada tauhid, mengakui keesaan Allah, tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah, tidak menyembah kepada berhala atau memandang manusia sebagai Tuhan, lalu disembah-sembahkan pula. Inilah dia pokok isi dari segala kitab yang diturunkan Tuhan dengan perantaran segala Nabi. Percayailah kitab yang diturunkan kepada Muhammad itu, wahai ahli kitab, sebelum kami hapuskan beberapa muka, lalu kami kembalikan dia ke belakangnya. Betapa muka itu ialah pemimpin-pemimpin dan pemuka mereka, ketua agama mereka yang selama ini menguasai penafsiran kitab-kitab itu dan mencegah orang berfikiran bebas mencari kebenaran. Sementara waktu mereka bisa mempertahankan kedudukan mereka, tetapi hal itu tidak akan lama. Kebenaran pasti menang dan naik. Maka pada saat itu, bila mata orang telah berbuka, pemuka-pemuka itu akan kehilangan muka, akan hapus kepemukaan mereka, tidak akan dihargai orang lagi sebab penafsiran mereka yang tidak jujur itu. Kami kembalikan mereka ke belakangnya, artinya tersingkir ke belakang, tidak menjadi pemuka lagi, tidak ada pengaruh lagi, sebab pengaruh kebenaran Islam akan naik. Padahal jika mereka beriman sebelum hal itu terjadi, kedudukan mereka akan sama dengan orang-orang yang telah beriman dan tidaklah mereka akan hina. Atau kami kutuk mereka sebab bertahan pada hawa nafsu itu, sehingga ditimpakan Allah kepada mereka kecelakaan dan kehinaan, sebagaimana telah kami kutuk orang-orang yang empunya Sabtu. Sebab orang-orang yang empunyanya Sabtu itu dengan keras mempertahankan kesucian hari Sabtu. Segala pekerjaan mesti dihentikan, termasuk menangkap ikan. Segala pekerjaan mesti dihentikan, termasuk menangkap ikan. Tetapi kerana ikan banyak menepi dari laut pada hari Sabtu, mereka cari sendiri helah agar ikan itu dapat juga. Petang hari Jumaat, mereka pasang lukah. Pada hari Ahad, pada pagi hari Ahad, mereka bangkitkan kembali sehingga mendapat banyak ikan. Mereka permainkan Allah. Mereka sangka Allah bisa diakali dengan cara demikian. Mereka pun dikutuk Tuhan, dijadikan perangai buruk dan monyet yang menjijir dan mencemuh segala usaha orang lain, padahal dia sendiri tidak berusaha. Menyalahkan segala pekerjaan orang, padahal mereka sendiri tidak bekerja. Nescaya kutuklah yang akan mereka terima, dan perintah Allah adalah akan dikerjakan. Ujung ayat 47. Artinya apabila ancaman Tuhan telah datang, akan terjadilah dengan pasti apa yang dia ancamkan itu. Sesungguhnya Allah tidaklah akan memberi ampun bahawa dia diperserikatkan. Pangkal ayat 48. Inilah yang pokok dari ad-din, agama, iaitu mengakui adanya Tuhan
dan Tuhan itu hanya satu. Tidak ada yang lain yang berserikat atau yang bersekutu dengan dia, baik dalam ketuhanannya atau dalam kekuasaannya. Sama sekali yang ada itu apapun adalah makhluk-makhluknya. Sebab itu kalau ada orang yang menganggap bahawa ada orang lain yang turut berkuasa di samping Allah, turut menjadi Tuhan pula, sesatlah faham orang itu, dan tidaklah Allah akan memberinya ampun. Dan dia akan memberi ampun yang selain demikian bagi barang siapa yang dia kehendaki. Artinya dosa-dosa yang lain yang bukan dosa syirik masih bisa diampuni oleh Tuhan untuk sesiapa saja yang patut diampuni menurut tilikan Tuhan. Makanya di ayat ini Tuhan memberi tekanan bahawa dosa selain syirik bisa diampuni bagi sesiapa yang dia kehendaki. Ialah kerana pada umumnya suatu dosa besar timbul ialah kerana telah syirik terlebih dahulu. Sehingga tersebutlah dalam hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mencuri seorang pencuri melainkan kerana dia musyrik. Tidaklah berzinar seorang penzinar melainkan kerana dia musyrik. Mengapa pencuri mencuri kerana musyrik? Ialah kerana ingatannya tidak satu lagi kepada Allah, tidak diduakannya dengan keinginannya yang jahat, telah diduakannya dengan keinginannya yang jahat. Perintah dari keinginan yang jahat itulah yang memerintahnya, sehingga dilanggarkannya larangan Allah. Jangan mencuri. Orang yang berzina pun demikian. Orang terlanjur berzina kerana kepercayaannya pada azab Tuhan sudah tidak berpengaruh lagi kepada dirinya. Yang mempengaruhinya, maka dia berzinar, ialah syahwatnya. Sesungguhnya demikian, pintu ampunan dari Tuhan masih terbuka kepada orang-orang yang dikehendakinya, yang dalam pandangan Tuhan ada padanya penyesalan yang benar-benar. Dan Tuhan pun bersabda bahawasanya walaupun dosa syirik sekalipun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan itu akan diampuninya jika apabila taubat betul-betul. Bukankah sahabat-sahabat Rasulullah yang besar-besar itu dahulunya adalah orang yang musyrik, yang menyembah berhala semuanya. Maka setelah mengakui keesahan Tuhan dan mengakui kebenaran seruan Muhammad, diampuni dosa mereka dan mereka pun menjadi orang Islam yang baik. Oleh sebab itu, maka ayat ini memberikan pengertian bahawa dosa syirik itulah yang akan disingkiri benar-benar terlebih dahulu. Apabila tauhid telah datang, apabila tauhid telah matang, tujuan hanya satu kepada Allah saja, maka kebajikan yang lain akan menurut dan kejahatan yang lain dengan sendirinya akan hilang. Yang akan terdapat sekali-kali agaknya hanya kesilapan berkecil-kecil sebagai manusia yang lemah. InsyaAllah, jika Allah menghendaki, itu akan diberinya ampun, sebab pokok utama telah dipegang. Bila kita sambungkan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya terhadap pemuka-pemuka Yahudi tadi, diserulah mereka agar kembali kepada tauhid yang sejati. Apabila tauhid telah dipegang teguh, hati pun terbukalah menerima kebenaran Allah. Dengan sendirinya akan mereka terima segala wahyu yang diturunkan Tuhan, baik Taurat atau Injil atau Al-Quran. Tauhidlah jalan kelepasan jiwa dari segala ikatan. Sebab syirik adalah memandang ada pula yang berkuasa selain Tuhan dalam alam ini. Tauhid adalah jiwa bebas dari pengaruh alam. Syirik adalah jiwa budak. Tauhid tidaklah terpisah dari kata merdeka. Tauhid juga perhambaan, tetapi perhambaan kepada pencipta alam itu sendiri. Jiwa kita ini pada hakikatnya mempunyai naluri nak berlindung kepada yang kuat. Maka kalau sudah disedari bahawa yang kuat tidak ada di dalam alam ini, mencarilah dia inti kekuatan yang sejati, iaitu Allah. Sesama manusia tidaklah kuat, sebab dia manusia, aku pun manusia. Barang apapun yang ada di langit dan di bumi tidaklah berkuasa. Yang berkuasa ialah penciptanya.
kepada pencipta itu aku tunduk. Kalau dia taat setia kepada penguasa duniawi, tidaklah kerana penguasa duniawi itu dianggapnya sebagai Tuhan, melainkan kerana sudah kehendak Tuhan bahawa masyarakat manusia itu mempunyai peraturan-peraturan dan susunan. Lantaran itulah maka di zaman kuno, penguasa duniawi mencuba hendak mengambil hak Tuhan, sebagai Fir'aun yang disanggah keras oleh Musa. Sebab itu maka ditegaskan Tuhan di ujung ayat, dan barang siapa yang mempersekutukan dengan Allah, sesungguhnya dia telah membuat dusta, sesuatu dosa yang besar. Ujung ayat 48. Segala ajaran baik berupa agama atau berupa kekuasaan duniawi yang mencuba hendak membuat makhluk Allah menjadi Tuhan, atau disamakan kemuliaannya dan kekuasaannya dengan kemuliaan dan kekuasaan Tuhan, atau dipuja, disembah dan diibadati sebagai kepada Allah, maka semuanya itu adalah percubaan menyusun dan mengatur dosa besar yang pasti akan selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Bagaimanapun kuatnya susunan itu, pada akhir suatu waktu mesti runtuh sebagai suatu hasil dari dosa. Sebagaimana kaum militer di Jepang dahulu menyusun suatu dosa besar syirik, mengatakan bahawa Kaisar Jepang Hirohito adalah Tuhan, akhirnya telah menghancurkan negeri mereka sendiri. Di tengah-tengah susunan dosa besar itulah di zaman dahulu datang rasul-rasul, sebagai Ibrahim menghadapi Namruz, Musa menghadapi Fir'aun, Daniel menghadapi Nebuchadnezzar dan lain-lain. Kadang-kadang manusia kecil yang lemah nampak dari luar berhadapan dengan kekuasaan besar. Kalimat tauhid mendatangkan berani rasul-rasul itu menyatakan kebenaran, dan Allah jugalah yang menang. Usaha dan usia manusia terbatas, kebesaran Tuhan tidak terbatas. Segala dosa bisa diampuni, namun syirik tidak. Inilah pokok pegangan. Abu Bakar menyatakan pendapat tentang syirik sedemikian rupa. Syirik itu macam-macam. Ada syirik yang bernama syirik al-istiqlal, iaitu menetapkan pendirian bahawa Tuhan itu dua, dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri. Seperti syiriknya orang Majusi, iaitu penyembah api. Menurut mereka, Tuhan itu dua. Pertama, Ahura Mazda, Tuhan dari segala kebaikan, dan Ahriman, Tuhan dari segala kejahatan. Dan syirik Al-Tab'id, iaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani. Dan syirik Al-Takhrib, iaitu beribadat memuja kepada yang selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai syiriknya orang jahiliah zaman dahulu. Syirik At-Taklid, iaitu memuja, beribadat kepada yang selain Allah kerana taklid, turut-turutan kepada orang lain. Syirik Al-Asbab, iaitu menyandarkan pengaruh pada sebab-sebab yang biasa, sebagai syiriknya orang-orang ahli filsafah dan penganut faham naturalis. Mereka berkata bahawa segala kejadian alam ini tidak ada sangkut paut dengan Tuhan, meskipun Tuhan itu ada, melainkan adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Syirik Al-Akhraj, iaitu beramal bukan kerana Tuhan. Berkata Abu Bakar seterusnya, yang pertama tadi hukumnya ialah kufur menurut ijma' ulama. Hukum dari yang keenam, iaitu maksiat durhaka, bukan syirik menurut ijma'. Adapun hukum syirik yang kelima menghendaki penjelasan. Barang siapa yang berkata bahawa sebab-sebab yang biasa itulah yang memberi bekas menurut tabiatnya, tidak ada sangkut paut dengan Allah, kafirlah hukumnya. Dan barang siapa berkata bahawa alam itu memberi bekas kerana Tuhan Allah telah memberikan kekuatan atasnya,
orang itu adalah fasik. Sekian Syekh, berkata Syekh Abdul Bakar. Ada beberapa hadis yang mengenai syirik. Kita salingkan beberapa di antaranya. Daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW, beliau bersabda, zalim, iaitu keaniayaan, itu 3 macam. Satu, keaniayaan tidak akan diampuni Allah. Satu, keaniayaan yang tidak akan diampuni Allah. Satu, keaniayaan lagi diampuni oleh Allah. Dan satu lagi, keaniayaan lagi tidak akan campur Allah padanya sesuatu jalan jua pun. Adapun keaniayaan yang tidak akan diampuni Allah ialah syirik. Tuhan bersabda, sesungguhnya syirik itu adalah aniaya yang besar. Adapun keaniayaan yang akan diampuni Allah ialah aniaya hamba atas diri mereka sendiri, pada barang yang di antara mereka dengan Tuhan mereka, pada barang yang di antara mereka dengan Tuhan mereka. Dan adapun keaniayaan yang tidak dicampurnya ialah keaniayaan hamba itu sendiri sesama mereka sebelum mereka selesaikan di antara mereka. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnadnya. Satu hadis lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis dari Jabir, bahawa seorang desa datang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah 2 hal yang mematikan?" Rasulullah menjawab, "Pertama, barang siapa yang mati tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pastilah masuk syurga. Kedua, dan barang siapa yang mempersekutukan dengan dia, pastilah masuk neraka." Dirawikan oleh Muslim dan Abdul bin Humaid dalam musnahnya. Dan dalam satu hadis lagi, Bismillahirrahmanirrahim, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah SAW, barang siapa mati tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah akan masuk syurga. Dirawikan oleh Imam Ahmad. Al-Zamakhsyari menjelaskan maksudnya, iaitu Tuhan tidak akan memberi ampun orang yang memperserikatkan yang lain dengan dia. Tapi kalau orang itu taubat sungguh-sungguh, nescaya akan diampuninya. Dosa yang di bawah syiriknya pun diampuni, ialah setelah orang itu betul-betul minta taubat. Sebab itu maka dikatakannya bagi siapa yang dia kehendaki. Nashiruddin memberikan penjelasan begitu pula. Kata beliau begini pula. Beliau, akidah ahli sunnah ialah bahawa syirik sekali-kali tidak akan diberi ampun, dan akan di bawah, dan yang di bawah derajat syirik ialah dosa-dosa besar berbagai ragam akan diampuni bagi sesiapa yang dia kehendaki. Ketentuan demikian bergantung kepada ada atau tidak adanya taubat. Tapi kalau segera taubat, sungguh-sungguh keduanya diberi taubat. Jangan mensucikan diri. Segala diri manusia tidaklah sunyi dari keburukan dan kekotoran, sebab dia manusia penuh dengan hawa dan nafsu dan tidak lepas dari intipan syaitan. Sebab itu orang yang mencuba mensucikan diri, mengatakan tidak bersalah, bersih dari kesalahan, bukanlah orang yang patut disebut jujur. Maka bersabdalah Tuhan, tidakkah engkau lihat pada orang-orang yang membersihkan dirinya? Pangkal ayat 49. Ayat ini berupa pertanyaan, tetapi mengandung celaan kepada orang yang mencuba mengatakan dirinya bersih, tidak berdosa, tidak pernah bersalah. Ayat ini masih bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya, iaitu mengenai orang Yahudi yang selalu membersihkan diri. Dalam surah 5, iaitu Al-Ma'idah ayat 18, kita dapati mereka mengatakan bahawa mereka adalah anak-anak Allah dan kecintaan Allah. Di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 80, dikisahkan bahawa mereka pernah mengatakan bahawa kalau mereka masuk neraka hanyalah buat beberapa hari sahaja. Dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 111,
Diceritakan bahawa mereka pernah mengatakan bahawa yang akan masuk syurga itu hanyalah orang yang jadi Yahudi atau Nasrani saja. Itu semuanya ialah gejala, itu semuanya adalah gejala daripada sifat mensucikan diri dan mengakui diri lebih dari segala orang. Orang Yahudi di zaman kita sekarang ini masih mendakwakan bahawa mereka adalah kaum yang telah dipilih Allah, jauh lebih istimewa daripada bangsa yang lain di dunia ini. Lalu datang lanjutan ayat, bahkan Allah akan mensucikan sesiapa yang dikehendaki. Jangan manusia mengatakan dirinya suci, sebab yang berhak mutlak mensucikan siapa hambanya yang dia dikehendaki hanya Allah. Teroponglah dalam dirimu sendiri, nescaya engkau akan tahu bahawa engkau tidak sunyi daripada daki-daki dosa, baik dosa besar, apatah lagi dosa yang kecil. Hanya sekalian rasul dan nabi yang bersih daripada dosa besar. Adapun dosa-dosa yang kecil-kecil, masih selisih faham di antara ulama. Bersihkah beliau-beliau daripada dosa-dosa kecil sama-sama sekali, atau ada juga sekali-sekali? Bertambah tinggi martabat imam orang, bertambahlah diri cemburu akan dirinya, kalau-kalau masih ada amalannya yang kurang di sisi Allah. Sebaliknya pula, bertambah tipis iman orang, bertambah dia mencoba mensucikan diri, mengatakan dia bersalah. Oleh sebab itu, janganlah berkata bahawa diriku ini telah bersih dari dosa, melainkan selalunya berusaha mensucikan diri dengan memperbanyakkan amalan dan taubat, mengerjakan yang diperintahkan Tuhan dan menghentikan apa yang dilarang, menjauhi sikap sombong dan takabur dan dengki dan hasad kepada sesama manusia. Kelak semuanya akan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Moga-moga saja lebih banyaknya amalan kita yang baik daripada yang jahat seketika ditimbang kelak. Sebab itu ayat ini tidak lagi mengenai Yahudi saja, tetapi tuntutan bagi umat Muhammad agar jangan meniru itu. Dan datanglah ujung ayat menjelaskan bagaimana keadaan ketika akan ditimbang ikan itu. Dan mereka tidaklah akan dianiayai walaupun sedikit. Ujung ayat 49. Ujung ayat ini menjelaskan bahawasanya pemeriksaan tentang salah dan benar, suci dan dosa akan sangat teliti di hari akhirat. Ayat ini memberi kesan dalam jiwa kita bahawasanya tidak akan ada orang yang bersih sama sekali. Tetapi Tuhan tidaklah akan berlaku aniaya. Semua manusia akan diberi ganjaran menurut berat dan ringan salahnya. Tujuan yang baik menuju kesucian di dalam hidup ini, dalam perjuangan menegakkan kesucian dan membendung pengaruh kejahatan, itulah perjuangan kita dalam hidup, dan Tuhan akan mempertimbangkan seadil-adilnya. Ayat ini bukan saja mencela Yahudi, bahkan mencela seluruh manusia yang mencuba mensucikan diri. Hadis-hadis mencela memuji diri dan mensucikan diri banyak sekali. Memuji-muji orang lain akan menyebabkan orang itu lupa daratan terhadap banyak sekali. Terdapat banyak sekali. Berkata Abu Musa Al-Ansari bahawa Nabi SAW pernah mendengar seseorang memuji orang lain dan menyanjung berlebih-lebihan. Lalu Rasulullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, kamu telah menghancurkan atau kamu telah memotong lehernya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan sebuah hadis lagi yang serupa itu artinya dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah, dan satu hadis panjang dirawikan oleh Imam Ahmad dari Ma'bad Al-Jahni. Di antaranya berkata Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, sekali-kali jangan kamu muji-muji, kerana itu sama dengan memotong lehernya yang dipuji itu. Bahkan Sayyidina Umar pernah menyatakan, kalau ada orang yang mendabik dada mengatakan dia Islam sejati, tandanya dia masih kafir. Barang siapa yang mengatakan dia segala tahu
iaitu alim, tandanya dia bodoh. Barang siapa mengatakan dia masuk syurga, tandanya dia akan jadi ahli neraka. Selanjutnya Tuhan bersabda, pandangilah betapa mereka mengarang-ngarang dusta atas nama Allah. Pangkal ayat 50. Artinya, pandanglah bagaimana mereka mensucikan diri, mengakui anak pilihan Allah, mengatakan yang berhak masuk syurga hanyalah Yahudi dan Nasrani, mengatakan kalau mereka masuk neraka hanya beberapa hari sahaja, kemudian keluar kembali, lalu membanggakan amal usaha nenek moyang mereka yang terdahulu. Padahal di sisi Allah semua makhluknya sama. Yang mulia di sisi Allah hanyalah sesiapa yang lebih bertakwa kepadanya. Padahal sudah cukuplah semuanya itu menjadi dosa yang nyata. Ujung ayat 50. Memuji diri dan mensucikan diri sudahlah cukup untuk dianggap sebagai dosa yang nyata. Menjadi dosa yang lebih nyata lagi kalau semuanya itu disangkutkan kepada Tuhan. Ke dalam fitrah manusia yang murni sentiasa diberikan Tuhan ilham seketika menghadapi sesuatu urusan kehidupan. Mana pekerjaan yang jujur dan mana pula yang takwa. Pekerjaan dosa dicegah oleh hati sanubari sendiri. Dosa ialah segala yang berhambat atau melambatkan kita akan sampai kepada kebajikan benar, bahawa segala kegiatan hidup tidak ada yang semata-mata baik dan tidak ada pula yang semata-mata buruk. Dalam Al-Quran, seketika Tuhan memulai menyatakan bahawa yang meminum khamar dan berjudi dikatakan juga bahawa ada buruknya dan ada juga baiknya. Tetapi Tuhan menjelaskan bahawasanya bahaya dan dosa minuman keras dan judi jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maksudnya jelaslah pula bahawa mensucikan diri akan terhalang lagi buat benar-benar mengusahakan kesucian batinnya dengan beramal. Ketika agama Islam mulai diajar oleh Rasulullah SAW, beliau berhadapan dengan kaum Yahudi yang mensucikan diri dan membanggakan golongan. Lalu sikap yang demikian dicela oleh Al-Quran. Sekarang zaman telah beredar. Penyakit mensucikan diri terdapat pula dalam kalangan umat yang mendakwakan dirinya pengikut Muhammad. Penyakit mensucikan diri terdapat pula dalam kalangan umat yang mendakwakan dirinya pengikut Muhammad. Kebanyakan umat Islam mengatakan bahawa mereka lah yang berhak masuk syurga, sebagaimana dahulu Yahudi dan Nasrani mendakwakan bahawa mereka lah yang berhak masuk syurga. Walaupun tidak beramal, walaupun tidak membuktikan dengan pekerjaan apa yang akan menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga. Ajaran Nabi Musa dalam Taurat dan ajaran Nabi Isa dalam Injil dan ajaran Nabi Muhammad dalam Al-Quran setelah diambil sarinya, nyatalah sama-sama mencela orang yang mensucikan diri dan membanggakan golongan dengan tidak beramal. Maka jika hal ini dicela oleh Al-Quran terhadap orang Yahudi yang hidup di waktu ini, bukan berertinya bahawa umat yang mengakui dirinya Islam dibolehkan berbuat yang demikian itu. Seketika orang Yahudi membuat dosa yang nyata itu, mensucikan diri dan memandang hina orang lain, sudahlah nyata bahawa perangai ini menjadi alamat bahawa keagamaan mereka sudah mundur. Agama cuma tinggal nama dan tidak dikerjakan. Maka kalau dalam kalangan Islam sendiri, baik di zaman mana pun, terdapat pula yang seperti ini, jelaslah bahawa ini pun suatu alamat dari kemunduran keagamaan mereka. Subhanallah.